Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang masa untuk menambahkan siri amalan-amalan yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Allah, dan kita mengharap amalan ini diterima oleh Allah sebagai amalan kita yang terbaik di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, Ramadan pun dah sampai dan disambut dengan hujan hari ini. Jadi mudah-mudahan esok pun sejuk sampai habis. Jadi dengan kehadiran Ramadan ini merupakan satu kehadiran bulan yang penuh diberkati, bulan yang penuh dengan pengampunan. Kita ambil peluang dalam bulan ini dengan amalan-amalan yang terbaik, amalan-amalan yang mana jarang berlaku pada bulan-bulan biasa. Jadi oleh kerana itu, jangan biarkan bulan Ramadan ini terlepas begitu saja, seperti mana yang diperingatkan oleh Rasulullah tentang hadis kelebihan bulan Ramadan. Yang kita tahu Rasulullah naik ke atas mimbar sebanyak 3 langkah ataupun 3 anak tangga tu, lalu dia kata amin, amin, amin. Salah satu tangga tu berkaitan, rugilah bagi orang yang sampai pada bulan atau melepasi bulan Ramadan tapi dia tidak diampunkan dosanya. Ya, rugi sangat-sangat. Ya, dia tidak diampunkan dosanya, menunjukkan seolah-olah bulan itu adalah bulan yang penuh dengan pengampunan. Cari je jumpa pengampunan. Kalau nak cari pengampunan, kalau nak cari makan pun, carilah pada bulan Ramadan. Berbagai-bagai kita akan jumpa. Pergi pasar Ramadan tu, tak pernah jumpa kuih tu pun jumpa. Air pun muncul. Orang Telaga Kausar di akhirat, dia air Kausar pun ada. Jadi ini di antara kelebihan Ramadan. Maka kita sambung balik pelajaran kita di dalam hadis Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin, muka surat 7, renggan yang terbawah. Dah baca dah hadis tu. Muka surat 8. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Ali radhiyallahu an, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka humrun na'am." Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kita panggil Ali radhiyallahu an. Itu yang paling tepat, kerana ada yang mengatakan Ali karamallahu wajhah. Itu tidak tepat. Ya. Ataupun ada yang mengatakan Ali alaihi salam, lagi tak tepat. Itu kebanyakannya dari Syiah. Ya, bila kita sebut Ali, sama ada Sayyidina Ali ke Ali lebih afdal, sahabat Nabi disebutkan dengan radhiyallahu an, dan bukan disebut dengan Imam Ali. Ya. Kerana itu semua ada unsur-unsur Syiah yang cuba kita elakkan. Yang mana Rasulullah katakan, demi Allah, seandainya Allah memberi petunjuk kepada seseorang kerana ajakanmu, maka ia lebih baik bagimu daripada menyedekahkan unta yang berwarna merah yang paling bagus. Yang mana unta yang paling merah yang disebutkan unta terbaik pada orang Arab pada zaman dahulu. Maka rupanya kita berdakwah, orang masuk Islam ataupun orang ikut kita, orang ikut sunnah, lebih baik daripada unta yang nilainya begitu. Ya, unta sampai satu tahap, kalau kita tengok dalam Dubai punya tu kan, unta tu sampai satu tahap harganya 1 juta. Ya, subhanallah. Rupanya Allah bagi petunjuk melalui dakwah kita, lebih baik daripada unta tersebut, lebih baik daripada BMW kita, Merc kita. Agak belum sampai 1 juta lagi ke? Belum lagi. Okey. Jadi itulah nilai dakwah yang kita lakukan. Bila kita lakukan dakwah, orang ikut, orang buat, alhamdulillah kita dapat pahala. Ini amalan-amalan yang seharus kita lakukan. Kerana amalan-amalan ni dia bercabang. Ada amalan-amalan personal yang kita buat, dah tentu ada pahala. Ya. Dan kita rosakkan dengan mengumpat mencela.
Okey, ada amalan-amalan yang mana kita buat sikit, pahalanya banyak. Kebiasaan amalan yang berkaitan dengan manusia, buat sikit, pahala banyak. Dia tersebar macam tu, ya. Itu pasal bila disebutkan 3 perkara yang boleh membawa kepada alam akhirat, alam kematian kita tu, apa dia? Sedekah jariah. Dia berkaitan dengan orang. Sedekah tu yang kita bagi tu dia berjalan, ya. Sedekah yang kita nak infak, yang kita buat untuk amalan-amalan soleh, dia berjalan. Selagi benda tu hidup, selagi itulah dia berjalan. Okey. Itu pasal kalau orang yang membuat perkara-perkara yang baik, seperti buat jalan raya, orang pakai sampai kiamat lah pahala tu berjalan. Tak kira orang Islam ke orang kafir pakai, kita dapat pahala. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajar, bukan banyak pun, alah kita ajar apa dia, ikra' je, ya. Tapi subhanallah, di sisi Allah, ilmu tu kalau berterusan sampai anak cucu, cicit, piat-piut kita tu, pahala kita dapat. Disebar kepada orang lain, kita dapat. Mungkin ilmu tu, ilmu dunia, yang mana fardu kifayah, yang kita bagikan, pun mendapat pahala yang sama juga. Berterusan, kita ajar orang buat apa, cekodok aja, Masya Allah. Berterusan, ajar buat baju, berterusan. Ajar ilmu biologi, fizik, maths, berterusan. Ajar ilmu doktor, berterusan. Semua dapat pahala. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Berkaitan dengan anak-anak, cucu cicit kita, ya. Anak-anak cucu cicit kita rupanya adalah satu harta, satu orang kata, yang tersimpan, yang menjadi bekalan kita. Bukan anak tu saja, cucu kita, cicit, apa lagi orang kata, piut. Orang Perak tu piut, lepas tu piat. Kalau atas, apa ni, mak, bapak, tok, nenek, moyang, lepas tu tak ada dah. Tak ada. Alhamdulillah di sini tak ada orang yang pakai Charles Darwin punya teori. Monyet pula. Biasa lepas moyang, monyet dia kata. Jadi menunjukkan kepada kita, dia berdalilkan satu hadis. Kita ingat anak yang soleh aja, rupanya tidak begitu. Anak, cucu, cicit, piut, piat, selagi ada yang bawah tu beriman, dia doa untuk kita, ya Allah, untuk tok nenek dia, ya. Kalau dah sampai piut, kita ni dah tok nenek lah, kan, moyang. Okey. Jadi dia doa, ya Allah, ampunkan tok nenek kita. Semua dapat pahala kat kita. Pahala semua, selagi atas tu yang beriman, semua dapat pahala. Berdalilkan dalam satu hadis, apabila seorang lelaki ni, Allah tunjukkan dia, ini pahala kamu. Lelaki ni bukan orang yang beramal. Lalu dia mengatakan, ya Allah, dari mana datang pahala ni? Lalu Allah mengatakan, inilah disebabkan doa daripada anak cucumu, keturunanmu yang doakan. Oleh kerana itu kita cuba nak dapatkan keluarga yang solehah, keturunan yang solehah. Disebabkan inilah kita nak pastikan pendidikan anak-anak kita, cucu kita yang betul-betul mengikut Al-Quran dan Sunnah, disebabkan pahala-pahala inilah. Kalau kita tinggal bukan anak yang soleh, kita mati habis dah tenggelam masuk dalam tanah tu, dia tinggal macam tu je, balik terus pasang Astro, tengok TV lagi baik. Silat-silat macam 3 Abdul tu duk bergaduh tentang reta pesaka. Pasal ianya berlaku. Masyarakat kita yang dididik dengan kehidupan dunia berlaku. Daripada pengajaran ini yang kita ambil. Bapak baru je mati, kerajaan ambil tanah dalam tak mahal, tak banyak pun 100,000 je. Mati bapak, dapat pegang seminggu je duit tu. Mati, anak dah bertengkar, mayat belum diuruskan. Subhanallah, ya. Jadi itu dia, bila kita tinggalkan harta kepada anak, tidak tinggalkan agama, dia akan membawa perkara yang begitu. Kalau agak-agaknya, bila anak-anak tu nak mendoakan orang yang mati begitu. Okay? Jadi oleh kerana itu di antara amalan-amalan. Bahkan kita harapkan dengan adanya anak cucu kita tu, ya, mungkin ada yang belum ada cucu lagi, ya, insya-Allah Allah bagi cucu nanti, ya. Kita seronok bertemu anak-anak kita pada hari raya, kan? Tapi tidakkah pernah kita berfikir untuk bertemu anak-anak cucu cicit kita nanti, tok nenek kita, di hari akhirat?
yang mana Allah ada peruntukkan kepada kita. Kita akan bertemu anak cucu kita di akhirat kelak, berkumpul di hari raya yang dikatakan di akhirat itulah tempat hari raya yang sebenar. Berkumpul kita di sana. Takkan tak nak kalau sekali-sekala, setahun sekali bertemu anak-anak di rumah raya kan. Seronoknya, ini kan pula di akhirat. Okey. Allah menceritakan di dalam surah At-Tur. Cuba buka surah At-Tur. Surah yang ke-52. 52 juzuk ke-27. Quran saya ni muka surat 866. Surah At-Tur, surah ke-52, juzuk ke-27, ayat yang ke-21. Jumpa? Ayat ke-21. Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Maksudnya, anak cucu mereka yang beriman itu ditinggikan Allah darajatnya sebagai derajat bapa-bapa mereka, dan dikumpulkan dengan bapa-bapa mereka di dalam syurga. Ni dia keluarga salihah, yang mana kita sayang anak cucu, suami isteri kita kerana Allah. Bila kita sayang kerana Allah, inilah tempat, ya. Kalau sayang bukan kerana Allah, dia tengok anak dia buat jahat pun dia tak peduli, ya. Anak buat maksiat, buat dosa, dia tak peduli. Itu sayang bukan kerana Allah. Itu mereka tidak akan berkumpul di syurga. Mereka berkumpul dalam neraka. Cukup dalam surah Abasa mengingatkan, mak lari daripada anak, suami lari daripada isteri. Berlari-lari mereka menyelamatkan diri supaya tidak dikaitkan. Tidak seperti dalam surah At-Tur ni, mereka berkumpul. Dalam surah Abasa mereka lari. Dalam surah Al-Qalam, ya, surah Al-Ma'arij, mereka bertolak-tolak pula. Ya Allah, ambil dia ni, ambil dia ni, ambil dia ni, ya. Gadaikan semua sekali semata-mata nak menyelamatkan diri masing-masing. Okey, jadi kita mengharap agar Allah mengumpulkan keluarga kita semua di dalam syurga. Amin. Amin. Kuatkan. Macam tak nak je. Ya. Dia cakap ni, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala kebajikan mereka tu. Maksudnya amalan anak-anak kita tu yang mana kita ajar dia buat, kita dapat pahala daripada amalan anak tu tanpa mengurangkan pahala amalan anak tu sendiri. Dia buat tu, kita dapat pahala. Macam dalam hadis mengatakan, orang yang memberi buka puasa, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang berpuasa tu, tanpa mengurangkan pahala orang berpuasa. Maksudnya dia dapat pahala yang besar. Okay? Dia bukan pergi ambil pahala orang puasa tu, sudah orang puasa tak ada pahala. Tak, dia dapat pahala seperti orang berpuasa juga. Okey, baik. Jadi inilah yang kita harapkan. Nikmat yang Allah bagi, mendidik anak-anak, Allah bagi petunjuk, mereka jadi baik, maka pahala terlalu besar, ya. Pahala yang dijanjikan itu adalah syurga. Kerana itu saya merasa terpanggil untuk menyusun sebuah kitab yang berisikan hadis-hadis sahih yang mencakup cara-cara seseorang dapat sampai ke alam akhirat dengan selamat. Jadi Imam An-Nawawi menggabungkan hadis-hadis ini, ya, ini di antara amalan-amalan dia. Subhanallah, setiap orang buka aja kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi dah dapat pahala. Ya, masya-Allah. Jadi itu ibu-ibu, ya, kita cuba cari idea apa yang boleh menyebabkan amalan kita berterusan.
Ya, kalau boleh kita tanam satu pokok pun mengeluarkan oksigen tu berterusan, cantik, ya, dapat pahala. Kalau boleh kita buat amalan apa jugalah, buat je. Yang penting benda tu memanfaatkan orang, dapat pahala. Imam Nawawi bayangkan, subhanallah, beratus tahun dah dapat pahala. Itu belum lagi yang mengislamkan orang-orang kafir di bumi kita ni dulu. Ya, zaman para mesuara dahulu. Ya, dia masuk Islam, sebab dia masuk Islam, semua orang masuk Islam, berapa banyak agama Islam yang dia dapat pahala, subhanallah. Cuba ibu-ibu kita banyakkan amalan-amalan kita, kembangkan. Selain itu juga, bagaimanakah cara seorang dapat sempurnakan segala perilakunya, baik lahir maupun batin? Hadis-hadis yang dikumpulkan meliputi anjuran, peringatan dan petunjuk-petunjuk untuk mencapaikan kesempurnaan, seperti hadis-hadis tentang zuhud, penempatan jiwa, penyucian dan pengobatan hati, pemeliharaan anggota tubuh, meluruskan penyelewengan dan sebagainya. Jadi Imam Nawawi cuba mengetengahkan beberapa hadis-hadis yang mana merupakan hadis-hadis yang mendidik diri kita, ya. Dan satu, dia kata dia mengetengahkan hadis-hadis yang sahih, sebenarnya agak bercampur juga hadis-hadis dalam Riyadhus Shalihin ni. Dan yang kedua, dia manusia biasa yang kita katakan, dia akan mengeluarkan pandangan dia ada yang betul, ada yang silap. Ya, dia manusia biasa, ingat dia bukan Rasulullah. Jadi yang betul kita ambil, yang silap kita tolak secara baik. Kerana imam bila berijtihad, salah satu pahala, betul dua pahala. Maka yang betul boleh ikut, salah kita tak boleh ikut. Okey. Kita tidak meletakkan Imam An-Nawawi maksum. Okey, tapi kita menghormati dia. Dan satu lagi saya ingatkan, bila kita membaca kitab-kitab hadis, maka serah bulat-bulatkan diri kita kepada Allah. Maksudnya kita tunduk betul-betul seperti mana para sahabat mendengar hadis Rasulullah dengan berhati-hati. Tujuan dia kita nak beramal. Tu tujuan yang paling penting. Kalau sekadar dengar lepas tu tak ada apa fungsi dia, maka dia akan menyebabkan satu benda yang bermasalah. Ya, sekadar buat tapi tak ada fungsi. Apa dia tu buat tak ada fungsi. Okey. Baik, jadi kita cuba beriman, beramalkan dan penuh ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Rasulullah ni hidup di depan kita. Okey. Dalam perbahasan kitab ini saya selalu beriltizam untuk hanya mencantumkan hadis-hadis yang sahih, dan semuanya dikutip dari kitab-kitab yang sahih yang masyhur. Sistematik penulisan kitab ini pada tiap-tiap bab sebelum sampai pada perbahasan hadis-hadis diusahakan untuk mencantumkan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Jadi dia combinekan ayat Al-Quran dengan hadis. Tidak lupa diberikan pula tambahan sesuai yang diperlukan, berupakan penguat dan penjelasan terhadap makna yang masih samar-samar. Jadi dia uraikan makna mufradat tu, maksudnya di harfiah, misalnya kita belajar harfiah tak faham makna dia, dia kupaskan lagi. Apabila pada penghujung hadis terdapat lafaz muttafaqun alaih, maka yang dimaksudkan hadis tersebut riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Okey, secara kasar kita tahu bila sebut muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, tidak ada satu hadis pun, tidak ada satu kalimah pun yang lebih kuat daripada Al-Quran selepas Quran, ialah dua hadis ni, muttafaqun alaih. Ingat, hadis kita yang paling kuat Bukhari dan Muslim. Jangan pula nanti muncul hadis yang paling kuat riwayat Khumaini pula. Ingat ya, dia sedang bergerak sekarang. Golongan Syiah sedang bergerak. Dia tak beriman dengan hadis Bukhari Muslim. Ibu-ibu kena faham ya. Pasal kita tekankan bab ini. Berhati-hati. Mereka menggunakan hadis juga, tapi tidak menggunakan hadis Bukhari dan Muslim. Semoga kitab ini menjadi pembimbing bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan dan menjadi pencegah dari berbagai macam kejahatan dan kebinasaan, dan diharapkan kepada pembaca yang mengambil manfaat dari hadis-hadis yang dihimpun untuk mendoakan kami, kedua orang tua kami, para guru kami dan segenap umat Islam. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa Imam An-Nawawi, ya, mengampunkan Imam An-Nawawi dan ulama-ulama muhaddisin dahulu, dan memberkati, mengampuni kedua ibu bapa mereka, dan juga mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Ya, kita kena ingat juga diri kita. Okey.
Hanya kepada Allah lah yang maha mulia kami berpegang dan menyerahkan segala urusan serta tempat kami menyandarkan diri. Allah adalah zat yang mencukupi segalanya dan dialah sebaik-baik zat yang menguasai alam. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Jadi ini mukadimah yang Imam Nawawi ketengahkan. Memang tidak ada daya upaya melainkan dengan izin Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bila baca tu? Bila baca tu? Bila-bila? Waktu azan kan, waktu hayya 'alas solah dengan hayya 'alal falah. Ya. Pasal apa? Memang kita nakkan kejayaan, nak pergi solat, tapi kadang-kadang tak mampu. Ya? Bila dengar azan tu selimut masih terikat kan. La haula wala quwwata. Kalau Allah tak bagi kekuatan pada kita, kita tak mampu nak buat. Okey. Tapi janganlah salah, Allah bagilah kekuatan, bagi kekuatan, kita malah bangun juga kan. Okey, masuk bab yang pertama. Satu bab yang dibahaskan oleh Imam An-Nawawi dan beberapa ulama yang terdahulu, dia banyak mengetengahkan bab ini. Apakah bab itu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Babul ikhlasi wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mali wa aqwali wal ahwali wa barizati wal khafiyyati. Maksudnya satu bab membicarakan keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala amal perbuatan dan ucapan serta berbagai keadaan yang jelas dan yang samar. Okey. Ini bab membicarakan tentang niat. Mengikhlaskan niat. Kerana semua perbuatan memang biasanya ada niat. Cuma ada baik ataupun tidak. Okey. Jadi niat secara kasar ialah satu menentukan suatu itu adat ataupun ibadat. Makan adat. Bila dia jadi ibadat? Mengucapkan atau melakukan makanan mengikut cara Rasulullah. Baca bismillah, makan tangan kanan. Lagi apa dia? Apa-apalah yang mengikut cara Rasulullah SAW, maka dia akan menjadi ibadat. Kalau makan tak baca bismillah, makan tangan kiri, dah ikut syaitan dah kan. Tak baca bismillah pula tu, syaitan pula dah kawan dia. Lepas tu bila tak ikut Rasulullah, dia akan ikut syaitan. Kemudian tak cukup-cukup pula tu, kena pula aku puasa tadi malam ni, siap ya. Habis banyak lauk, membazir kesudahannya. Ingat, membazir tu adik-beradik syaitan pula kan. Dia jadi macam tu. Jadi semua kena ikut cara Rasulullah dengan tepat, dengan betul. Baik, kita tengok. Menjadi suatu kepastian untuk menyertakan niat dalam semua amalan ibadah, dan niat itu ada 3 macam. Okey, dia bahagikan, Imam An-Nawawi membahagikan niat itu kepada 3 macam. Niat ibadah, ya, niat itu untuk melakukan ibadah. Ini secara umum, kita tak dapat nak khususkan. Cuma Imam Nawawi kupaskan. Ya, kalau kita niat sembahyang tu dah masuk ibadah kerana Allah apa semua. Okey, itu secara umum. Okey, kita tengok niat ibadah. Perbuatan itu adalah ibadah. Kemudian niat kerana Allah. Dan yang ketiga, niat kerana dia mengikut perintah Allah. Ya. Niat kerana mengikut perintah Allah, bukan mengikut arahan orang. Ya. Jadi niat ibadah, niat kerana Allah, niat kerana mengikut perintah Allah, boleh katakan dia tidak dapat kita waktu kita melakukan tu nak terangkan satu-satu, tak dapat, melainkan dikupaskan begini. Tapi hakikatnya dalam satu niat. Misalnya kita nak berpuasa, secara automatik dia mengandungi bab ini. Kita nak solat, dia terkandung bab ini. Ya, semuanya dalam tu. Jadi cuma Imam Nawawi kupaskan semua ni. Kamu buat niat tu, ibadah tu, okey, solat alhamdulillah. Tapi kerana siapa?
Kerana Allah ke kerana orang? Seperti mana yang disebutkan dalam surah An-Nisa, orang munafik buat kerana orang, ya. Dan dia tidak mengikut perintah Allah. Dia dah bagus dah niat ibadah kerana Allah. Lepas tu niat ibadah, niat kerana Allah, buat tidak mengikut cara perintah Allah. Dia buat sembahyang ikut cara dia, maka tertolak. Ini merupakan niat paling sempurna dalam seluruh ibadah. Dan niat tempatnya di hati dan bukan di lidah. Dalam semua ibadat, semua kebanyakan niat memang niat dalam hati. Jarang yang digunakan dalam bentuk lafaz, melainkan dalam umrah dan haji. Okey. Jadi ingat ya, masuk dalam minda kita, niat adalah detikan hati. Niat baik, detikan hati kita baik. Niat jahat, detikan hati jahat. Seorang mencuri, adakah dia nak mencuri? Sahaja aku mencuri, dia sebut jelas-jelas dalam mulut dia. Tak ada, kita takkan dengar. Detikan dia tu nak mencuri. Dalam secara automatik dia pap kata datang nak mencuri dompet orang, terus secara automatik datang. Maka itu niat. Kita nak buat amal, tiba-tiba nak bersedekah, niat, walaupun tidak ada plan, tiba-tiba nak sedekah, terus niat bersedekah tu terus secara automatik kan Allah. Baik, Allah berfirman, kerana niat ini yang diambil kira di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5, surah ke-98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agamanya yang lurus. Okey. Jadi dalam ayat ini kita lihat bagaimana Allah mengarahkan kita menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan, yakni dengan ikhlas. Memurnikan ketaatan dengan ikhlas. Okey. Kita tahu apa amalan yang diterima oleh Allah? Apa syarat dia? Ikhlas. Oh, kena turun pentas. Yang pertama, kita dah bicara baru ni, ikhlas. Yang kedua, ittiba'ur rasul, mengikut Rasulullah. Okey, mengikut Rasulullah. Ini syarat amal nak diterima, yang dikatakan amalan soleh yang disebutkan dalam Al-Quran. Ikhlas, tak ada riak, tak ada apa lagi, tak ada kerana yang lain. Lepas tu ikut cara Rasulullah. Ingat, amalan kita yang khusus memerlukan dalil, kerana Rasulullah sahaja yang mengetahui apa yang Allah nak. Apabila masuk ini semua amalan, kemudian sedekah ditambahkan sedikit, apa dia? Tidak mengungkit. Yang keempat, tidak menyakiti hati penerima. Okey. Ada semua ni, alhamdulillah, insya-Allah amalan kita diterima Allah. Sonok ibu-ibu. Sonok tak? Sonok. Ada lagi, tak boleh. Apa yang tak boleh tu? Bila kita bawa depan Allah, semua ni dah clear,
Yang Rasulullah kata, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa yang muflis tu? Dia bawa amalan banyak, pahala banyak, Masya Allah, dah seronok dah, excited nak masuk syurga. Tiba-tiba ditahan. Sebab apa? Mengumpat si fulan, menyakiti si fulan. Ibu-ibu, inilah perkara yang bermasalah. Ya, yang kelima, lidah kita. Lidah kita kena jaga. Tidak mengumpat, mencela, adu domba, apa-apa juga. Ni dia. Rupanya inilah amalan yang menyebabkan kita habis amalan pahala-pahala kita. Sayang, berapa ramai orang yang berpuasa tidak dapat melainkan lapar dan dahaga. Inilah amalan yang bawah tu. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Muaz, sakulat ummuk. Wahai Muaz, tidakkah kamu tahu bahawa seorang itu dimasukkan ke dalam neraka disebab apa yang dituai oleh lidahnya? Habis amalan. Habis. Nampak tak kenapa saya membicarakan masalah mengumpat, mencela, mencerca tu terlalu berat di sisi Allah? Disebabkan habis amalan kita. Sayang, ibu-ibu, start kita balighah, umur kita tu sampai sekarang dah banyak dah. Takkan nak buang macam tu je. Tak tahulah kok ibu rasa dah banyak sangat, buang lah, tak apalah. Jangan. Ya. Di akhirat nanti sebesar zarrah pun bernilai harganya. Ya. Okey, baik. Ya, 6. Tidak mengungkit tu, saya dengar satu ceramah dia kata ibu atau bapa boleh ungkit anak-anak macam certain condition. Ya, ibu dengan anak tak apa. Kalau ada anak-anak memang bengap, tak mau dengar apa, tak ingat jasa mak ayah dia. Dia sibuk jasa orang lain. Kena pula dia dah ada bini comel sikit lagi, dia ingat bini aja. Kena ungkit. Yang mana perlu ungkit, ungkit. Untuk anak lah, supaya dia sentiasa dalam peringatan. Maksudnya ungkit berpada-pada lah kan. Janganlah ungkit nak beli cushion tu, ungkit sampai teruk sangat. Okey. Ada masa boleh diungkit. Maksudnya dalam bab itu seorang ibu kepada anak, ataupun mungkin seorang majikan ke yang betul-betul berusaha untuk membentuk pekerja tu, mungkin. Dan seperti kisah Saidina Uthman yang dikurung selama 40 hari tu, ya, dia mengungkit balik amalan dia. Bukan dia mengungkit nak mengatakan aku begini ni, tak, tetapi dia memerlukan makan dan minum. Setelah 40 hari dikurung tanpa makan dan minum, ya, maka dia ungkit dalam kisah perang Tabuk. Dia menyediakan 1000 ekor unta untuk perang Tabuk, untuk menyelamatkan Madinah semata-mata, dan membeli telaga Yahudi di hari kemarau, di zaman Rasulullah. Jadi dia ungkit pasal bila dia beli untuk penduduk Madinah, kenapa pada hari ini kamu tak bagi aku walaupun setitik air itu. Jadi dia terpaksa ungkit. Ya, dia ungkit bukan nak menunjuk-nunjuk, tapi terpaksa kerana dia perlukan makan dan minum. Okay, sehingga dia mati dibunuh. Ya? Tak. Cuma Saidina Ali mengarahkan, pasal Saidina Ali di Kufah waktu tu, dia arahkan anak dia Hasan dan Husin dan seorang lagi anak Talhah ke apa, pergi hantar. Tapi itulah, dia hantar orang tahan pedang macam tu, naik kuda tu, zoom, sampai. Ya. Kita tawasul amalan baik tu macam ungkit dia. Tawasul, okey. Okey, mengungkit ni, yang dikatakan mengungkit bila kita berbicara dengan orang. Okey, berbicara dengan orang. Itu mengungkit. Kita cerita kat orang, itu mengungkit. Dia macam mengumpat. Bila kita bercakap dengan orang, cukup seorang ada depan kita, maka dikategori mengumpat. Kalau cakap seorang-seorang, dia tak mengumpat. Ya? Orang kata apa? Gila pula kan? Dia ni gila kan? Dia tak kata dia mengumpat, dia ni gila. Jadi dia bercakap dengan seorang je, ada seorang tu, maka dia ada kategori mengumpat. Dan dia kena minta maaf kepada orang yang diumpat, lepas tu cerita balik kepada orang yang dia bercakap tu, aku tersilap, macam tu. Okey? Susah kan? Jadi begitu juga mengungkit ni, bila dia ungkit tu ada orang.
Kalau dia mengungkit depan Allah, ya Allah aku dah buat begini, yalah kita ni pun macam tu, depan Allah pun mungkit ya, berkira. Ya Allah kan. Tak apa, tapi Allah Maha pendengar, tak menjadi masalah. Maka dia bertawassul dengan amalan-amalan soleh, maka dibenarkan oleh syarak. Ungkitlah, tak apa. Dengan Allah tak apa ungkit. Ini mungkin dalam hati. Dengan mulut tak apa, dengan Allah. Ya Allah aku begini, tolonglah aku. Tapi kita mungkit dengan Allah bukan nak menunjuk, kita mengharap kepada dia balas yang terbaik. Itu pasal lain cara mungkit dengan Allah tu. Okay? Ya. Dengan suami. Mungkit dengan suami. Bukan mungkit, kadang-kadang kita mengingatkanlah, dia lupa kita punya biasa tu. Sama satu masa bila kita cakap, dia kata mungkit lah tu. Jadi Ustaz terus minta maaf. Hari raya ni macam mana tu ya? Mungkit apa tu dengan suami tu ya? Tapi bukan kalau menyatakan apa yang diungkitkan tu lagi mengeruhkan keadaan. Kalau mengeruhkan keadaan jangan. Tapi kalau mungkin kadang-kadang ialah suami ini pun ialah orang lelaki kan. Dia masuk dalam tu bahaya. Tapi nak menceritakan kadang-kadang suami isteri yang mana nampak suami terlalai tu mungkin boleh, tapi kita menasihatkan cuba elakkanlah. Kalau benda-benda yang berbentuk kita pernah bagi, cuba elakkanlah kan? Untuk menjagakan suasana kan. Tak payah ingatkan. Saya jumpa seorang makcik, saya ni orang kampung, suka duduk dengan orang kampung ya. Makcik ni kata ya, pakcik kamu tu dia ungkit ni sampai sekarang mas kahwin tak bagi lagi. Dah dapat cicit dah tak bagi lagi. Tapi pakcik tu dah memang ada satu bahagian tanah tu untuk diserah, cuma dia tak serah aja, disimpan. Memang dia nak bagi pasal asalnya berkahwin, mas kahwin dia sebidang tanah, tapi dia tak bagi, tak tukar nama pada isteri tu. Jadi itulah jadi inilah kan. Itu pasal bila dia tak serah atas nama isteri tu, masih lagi benda tu tergantung yang dikategorikan hutang. Tapi kita kata makcik dah ada anak cucu, halalkanlah kan. Pakcik tu sayang, cuma itu perangai dia kan. Halalkanlah, senang cerita. Okey, dia ada part-part yang boleh diungkit dan ada part yang mana tak boleh diungkit. Tengok keadaan. Tapi bagi suami isteri, tengoklah macam mana nak ungkit tu. Saya pun suspend nak menjawab. Jangan silap kan, habis semua diungkitnya. Tapi bagi saya ada benda tak perlu diungkit kadang-kadang. Bukan mungkin Ustaz, kadang-kadang isteri jadi sedih juga kan. Tak ingat kan. Ya. Pasal dengan isteri duduk rumah je basuh kain je, had tu je kan. Nak jaga anak bukan satu benda yang mudah kan. Nak mengandung tu pun sendiri, orang lelaki tak larat. Saya mengaku tak larat. Okey. Jadi oleh kerana tu tengok keadaan. Kalau perlu itu pun mungkin saya nasihatkan kita tengok keadaan suami kita, yang mana kalau kita kenal dah suami kita ke tak kenal lagi. Jadi kita boleh tahu apa yang perlu dibicarakan, apa yang perlu tak dibicarakan. Ya. Penting. Kalau bicara boleh bawa kepada pergaduhan, jangan. Saya kata jangan. Ya, tak payahlah diungkit. Sabar ajalah. Dan wanita-wanita yang terbaik, wanita yang sabar dengan kerana suami dia. Ya, kerana suami memang dia kena sabar. Dan suami yang terbaik juga dia kena sabar kerana isteri dia. Itu beza. Okey. Baik. Jadi dalam ayat ni jelas kepada kita bahawa Allah suruh kita ikhlaskan diri kita mengikut agama yang mulia ini. Lepas tu kita tengok ayat dalam surah Al-Hajj. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhul taqwa taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapaikannya. Ini berkaitan dengan pengorbanan orang-orang di Mekah ataupun musim haji yang dikorbankan binatang. Apakah korban itu yang menjadi diterima oleh Allah?
Ya, sebenarnya korban itu diterima oleh Allah bila niatnya ikhlas kerana Allah. Kalau dia niat nak menunjuk-nunjuk, walaupun lembu tu, ya, sebesar unta, tak akan diterima oleh Allah. Itu puncanya. Ya. Sebabkan tak ikhlas je. Itu pasal satu benda ni dia akan berubah hukumnya bila niat tu bertukar. Ya, subhanallah, ya. Saya bila kaji balik, tengok balik, masya-Allah, niat tu dia mengubahkan banyak benda. Yang baik, yang buruk, yang baik jadi buruk disebabkan niat. Kan, solat baik tapi bila dah riak nak menunjuk, jadi habis. Sedekah baik, niat tak baik, habis. Ya, itu pasal bukan semua matlamat yang baik, niat yang baik, matlamat tak baik, maka dia akan jadi tak baik. Okey. Niat tidak pernah menghalalkan cara. Robin Hood, dia nak tolong orang miskin, dia buat apa? Dia mencuri orang kaya. Okey. Dia pergi ambil barang orang kaya, dia bagi orang miskin. Niat baik, tak boleh. Niat baik nak bantu fakir miskin, orang miskin, buat konsert. Konsert apa? Konsert rock. Sana. Okey, tak boleh. Jadi oleh kerana tu, niat kena betul, perbuatan pun kena betul. Okey. Budak tu naik Joget ton. Macam lari. Tengoklah keadaan. Pasal kalau dah sampai buka aurat, laki perempuan bercampur, perempuan pun pakai baju macam balut cepedak, tak boleh lah. Kan? Kalau kadang-kadang ada grup muslim macam masjid punya program joget apa, tak reti nak sebut. Ya, yang reti sebut halimatonnya kan. Jadi itu tak apalah kalau macam bentuk masjid yang mana buat ada bentuk syariah sikit, okeylah, tak apa. Tapi kalau buat bercampur begitu, kebanyakannya bercampur kan. Dia berkaitan masalah tu lah yang jadi masalahnya. Kalau tak ada muzik, unsur muzik tu, mungkin kita nampak okey lagi. Sekarang popular macam magazine. Aduh. Itu adalah ujian yang Allah bagi pada kita. Bagi saya, siapa yang istiqamah, dia teruskanlah cara istiqamah. Baik. Itulah fitnah akhir zaman. Ya, nak buat macam mana? Jadi daging dan darah unta itu asalnya yang diterima itu adalah niat yang kita buat. Kalau kita Allah nak buat korban, orang lain buat lembu, orang lain buat unta, kita buat kambing kecil aja, itu yang diterima kalau kita ikhlas kerana Allah. Ya. Niat aja mengubahkan. Yang kita cerita, makcik itu tanam durian Belanda, kan? Boleh tak tanam durian Belanda? Tanamlah, tak jadi masalah. Depan rumah pula tu, lagi senang, petik aja. Pasal apa? Bukan durian yang kalau duduk tu jatuh timpa bengkak apa ni, luka pula. Durian Belanda. Tapi bila dia tukar niat, saya tanam ni disebabkan nak halau polong, habis syirik tu. Benda simple. Saya baca buku dalam Talbis Iblis yang dikarang oleh Ibn Jauzi. Masyarakat jahiliah Arab jumpa batu cantik, terus dia letak sebagai Tuhan. Jumpa batu tak apa, tapi bila dia letak sebagai Tuhan ataupun dia perumpamaan seperti Kaabah di tawaf, terus berubah. Masyarakat kita jumpa batu akik, batu delima, tak apa, tapi bila percaya ada kelebihan, terus tak boleh. Kalau maknanya kita dah tahu benda tu tak boleh niat macam tu. Kita ubah niat kita. Boleh ke? Boleh, tak jadi masalah. Maknanya kita tak ada menyembah dia, tak. Kita nak simpan je. Cantik je. Tak apalah. Simpanlah. Jangan niat benda yang merapu. Dia asalnya okey. Pap, tukar je niat. Niat, okey, nak bela, buat akuarium, nak bela ikan puyuh, belalah, tak jadi masalah. Sampai tak ada ikan, ambil ikan puyuh tu, kan, buat goreng. Tapi bila dia niat nak halang toyol, nak halang penyakit pukau, dia terus jadi syirik. Benda tak ada apa-apa, tiba-tiba jadi. Subhanallah, ya, bila baca buku Talbis Iblis tu menarik pula. Sembahan-sembahan yang dibawa oleh orang kafir Quraisy ni, na'udzubillah. Yang Uzza, yang dikatakan Uzza, Latta wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Uzza tu rupanya
patung tu la ilaha illallah hodohnya. Ya, bertaring, rambut macam langsui. Ya, itu yang disembahnya. Itu disebabkan kesnya batu tu dikatakan. Nauzubillah. Okey. Jadi begitulah kedudukannya. Allah menceritakan bila ikhlas tu tidak ada, maka akhirnya binatang kurban pun tak diterima oleh Allah. Kemudian Allah menceritakan dalam surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui, dan Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Okey, ayat tu dia pendek je, saya baca panjang. Ya, ayat yang diterjemahkan pendek pula, tapi dibagi panjang. Okey, cuma nak menceritakan di sini, jika kamu menyembunyikan apa yang di dalam hatimu dan kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Ibu-ibu, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita sekarang. Dalam hati kita tidak ada nilaian yang dikatakan sebesar zarrah sekalipun ke? Ada. Ada. Ya. Bayangkan kalau ambil timbangan dalam hati kita ni, nak ditimbang dengan sukatan apa? Sukatan kilo, itu sukatan beras je. Sukatan emas, gram je. Habis sukatan apa? Itu masalahnya, satu amalan yang kecil tetapi dia berubah menjadi besar. Amalan hati itu tak ada siapa yang dapat sukat, tetapi dia akan berubah menjadi besar, menjadi syirik ataupun menjadi amalan terbaik. Itu pasal kita dah bicarakan, hati kena jaga. Betul niat dia, Allah bagi tak pahala? Bagi. Betul niat, tak betul niat, Allah bagi tak? Dah kita terangkan. Mana pelajar lama ni? Yang belum puasa dah lupa. Ya, okey, tak apa. Kita dah bicarakan. Okey. Niat. Buat, tak buat. Amalan baik, amalan tak baik. Okey, niat nak buat baik, ada pahala tak? Ada. Ada. Berapa banyak? Satu. Buat, berapa pahala? Naik sampai 10 sehingga 700 sehingga wallahu a'lam. Tak mana wallahu a'lam? Tidak, tak amalan mana? Puasa. Ya, puasa. Yang tidak ada dinilaikan dengan 700. Dinilaikan, Allah kata aku yang akan membalasnya. Yang 700 amal apa? Sedekah. Okey, jadi begitu kedudukan amalan-amalan soleh. Ya, yang 10 misalnya, misal yang 10. Kak sabar. Baca Quran. Satu huruf 10 Allah kata, kan? Itu pasal tak baca Quran ke apa? Dah tak ingat berapa amalan pahala nak dapat. Okey. 700 sedekah di dalam surah Baqarah. 700 pahala sedekah yang dilipat ganda. Dia bercabang daripada sebiji benih menjadi 7 tangkai, dan satu tangkai ada 100 biji benih. Okey. Kalau dia tak buat, dapat apa? Still dapat pahala dia buat. Niat. Ya. Misalnya Kak Zarina niat nak bertahajud. Alhamdulillah, semangat niat nak bertahajud.
Tapi tak jadi. Dia tak bangun misalan, tapi niat dah ada, alhamdulillah. Dapat satu. Bangun kejap, terjaga. Allah ngantuk pula, tidur kan. Masih lagi kita kata hari pertama tu dikira dapat pahala satu. Esok niat lagi. Tak apalah, dah ustaz kata niat ada pahala, aku niat je lah. Buat tak nak. Okey, baik. Perbuatan yang tak baik, hukum orang tu dia niat nak buat tak baik. Ya, nak mencuri ke, nak kacau orang ke apa? Dapat berapa? Dosa. Tak ada lagi. Tapi kita katakan janganlah berniat walaupun tak ada ni. Bila dia buat, berapa dosa dapat? Satu. Subhanallah ya. Betapa rahmatnya Allah. Itu pasal dalam Quran mengatakan amalan soleh menghapuskan dosa-dosa. Itu pasal bila kita dah silap, istighfar. Istighfar tu adalah amalan soleh yang akan menghapuskan dosa-dosa. Satu. Ya. Kalau tak buat, dia buat perancangan tak jadi. Okey, tak jadi, tak ada apa-apa. Ya, tapi niat tu tak baiklah. Tetapi kalau dia nak buat, tiba-tiba dia kata aku tak mau buatlah, berdosa. Terus dapat pahala. Pahala yang nilai dia tinggalkan kemungkaran. Dan pahalanya bukan sikit. Ibu-ibu, kalau kita dah biasa dengan adat yang kita buat, ya, ada adat yang dibuat oleh masyarakat, kita pun buat. Tiba-tiba kita dah tahu, dah belajar, tak nak buat. Selalu kita buat, tapi sekarang tak nak buat. Allah bagi pahala. Kita meninggalkan amalan yang tak baik. Besar Okey, kalau ibu-ibu kalau tak ada yang tak faham, tanya ya, jangan malu-malu. Kalau ibu-ibu malu-malu, saya pun malu. Ya. Tanya je. Okey, itu di antara amalan-amalan yang mana Allah bagikan kategori pahala-pahala yang sebenarnya pahala itu terlalu banyak. Okey. Jadi niat pun mendapat pahala. Jangan kita sedih kalau kita tak boleh nak melakukan amal. Bercita-cita tu untuk melakukan amal pun insya-Allah, dan berusaha untuk dapatkan amalan terbaik. Ada apa soalan? Ya. Yang mana yang pahala tu? Okey. Yang Niat. Itu hadis. Tapi kalau yang amalan pahala sampai 700 tu, Kak buka surah Baqarah ayat yang ke 261. Surah Baqarah ayat 261. 61. Jumpa? Tak, itu yang hadis ya. Yang Ya. sahabat tu kata bila Nabi kata niat dalam hati tak baik, sahabat kata tak mampu. Kalau dapat niat dalam hati tak baik, dia dosa. Sahabat kata tak mampu. Itu hadis. Yang dari yang surah Baqarah tu Baqarah ke hadis? Sebab dia kata Itu ayat Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Okey. Jadi insya-Allah kita cuba buat yang mana kita mampu, ya, kita berusaha untuk melakukan amalan yang terbaik, ya. Jangan tunggu hari esok, kerana kita tak tahu adakah hari esok itu milik kita. Jadi kita buat pada hari ini, buatlah yang mana kita mampu, dan banyakkan yang mengikut cara sunnah Rasulullah SAW. Dan apatah lagi Ramadan dah nak sampai malam ni, start Ramadan tarawih kita, ya, insya-Allah buat, ambillah, carilah Ramadan ini dengan carian yang betul-betul dapat menghapuskan dosa kita, insya-Allah. Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam bisawab.
InsyaAllah macam saya masih lagi kita melakukan kerja-kerja amal. Siapa yang nak join kerja-kerja amal kita macam tahun-tahun lepas juga, bantu orang susah. Tapi akhir 10 Ramadan lah kita akan buat acara tu, InsyaAllah. Apa juga bagi yang sedekah-sedekah bagi orang kan kami mengaji, maknanya kita bagi bagi ustaz arwah mengaji semua. Dia mengaji untuk arwah mak kita, arwah kita bagi duit tu. Boleh tak? Kenapa kak tak berdoa sendiri? Kan kita kata doa anak yang soleh, janganlah malas macam tu sekali. Tak ya. Lebih baik kak bersedekah duit tu, bagi makan ke bagi buka, niatkan untuk ayah dan ibu. Lebih confirm dapat pahala. Itu lebih dapat pahala. Pasal itu ada dalil. Ya. Kan terawih ni kan ramai orang nak datang solat, kan? So kalau kita macam nak ikut kita yang fadilat berjemaah tu kan, so kadang dia orang bawa anak, cuba nak fikir lah orang yang datang tu, maknanya kalau bawa anak dia nak suruh duduk sah belakang atau dia nak duduk. Tapi ada yang kata tak payah tegur sebab ni nanti dia orang tak nak datang. Jadi forever dia orang akan macam tu, macam fadilat yang kita patut dapat lah macam tu terbatas. Jadi macam mana tu Ustaz? Tak, kita melihat dalam bab-bab yang begitu, bab kata orang tu betul juga, jangan halanglah mereka. Cuma kita minta dari beberapa sudut penerangan mesti ada lah daripada pihak masjid ataupun risalah-risalah yang menerangkan adab-adab berada di masjid ataupun berjemaah tu. Kena ambil kira. Maksudnya jangan biarkan begitu je lah. Bagi tapi notis secara lembut, kerana kita takut, kerana kita cuba nak mengelakkan agar budak-budak sentiasa jangan tinggalkan masjid kan. Tapi zaman saya itu Ustaz, kita pergi masjid, nanti ada macam muslimah kan buka pintu, dia cakap baiklah sopan, kak bawa anak, adik-adik semua duduk belakang. Masa zaman kita boleh ikut je Ustaz, kan? Tapi zaman sekarang cyber punya zaman, dia tak dapat nak ikut. Dia ikut sedap hati dia. Kadang-kadang parents tu sendiri yang yalah. Jadi kita tengoklah, benda zaman sekarang agak perlu diteliti dari uslub dakwah dia. Tak sama. Tak sama dengan zaman tok nenek kita dulu atau zaman kita dulu taat pada mak kita. Anak sekarang cuba tengok. Ya. Bila dah dapat game, cuba suruh basuh pinggan. Walah kan. Dia entak-entaknya kaki. Jadi dia perlu kesabaran dan perlu kelembutan dan perlu kerjasama daripada pihak-pihak tertentu jugalah dalam bab ni. Kalau dapat terangkan alhamdulillah. Tapi kita risau tu lah, takut mereka akan meninggalkan masjid tu. Ada benda yang perlu kita raikan, ada benda perlu kita sabarkan. Kita tengok aula fa'aula, yang mana lebih diutamakan. Kedatangan mereka tu amat penting sebenarnya, anak-anak tu. Kenapa Rasulullah tidak ubahkan Kaabah kepada asalnya? Ya, disebabkan dia takut orang yang baru masuk Islam ni murtad balik. Jadi dia biarkan Kaabah tu sampai ada sekarang bentuk ni. Sedangkan bentuk asal dia lain. Jadi sedangkan bentuk, kita betulkan Kaabah pada bentuk asal memang lagi baik, syiar Islam kan. Tapi Rasulullah tak betulkan disebabkan ditakutkan orang murtad. Dalam bab ini juga kita kena tengok beberapa perkara. Kita takut orang meninggalkan masjid. Cubalah kita buat perancangan yang betul. Ya, Allahuakbar. Oh, padalah. Oh, ni orang JK. Ya, tak apa, perlahan-perlahan Kak. Okey, berhati-hati. Ya, Kalau macam Kak, okey, AJK dia, jadi kita cuba cari idea, keluarkan risalah-risalah yang lebih inilah untuk mereka membaca sambil mereka masuk tu kita edarkan paling kurang. Ya. Just niat hati. Kalau bab sedekah hanya kita niatkan hati, ni mak aku punya ke? Dia kecuali dalam bab macam zakat dan fidyah, itu perlu diterangkan. Kerana zakat, kita nak bagi zakat tu, kita nak inform supaya dibagikan kepada asnaf yang betul, yang ditetapkan. Dan fidyah pun kita bagi tu nak informkan
bahawa dibuat makanan, bukan dibeli barang-barang kan. Jadi kita kena informkan jelas. Tapi kalau sedekah itu terpulang, tak ada masalah. Dia ungkit hal anak dia maksudnya. Okey, okey, tak apa. Dalam bab-bab yang begitu, okey, pertama perbuatan kita menziarahi kawan-kawan mak bapak kita, itu di antara amalan yang terbaik yang Rasulullah anjurkan, yang mengikatkan ukhuwah silaturahim balik kawan-kawan mak bapak kita. Kemudian kalau waktu kita ziarah tu tiba-tiba dia cerita hal anak dia, okey, kita kena study elok-elok, ya. Tak apa dia mencerita tu, takkan kita makcik ni mengumpat, tak. Dia cuba nak meluahkan perasaan dia. Jadi dia nak meluahkan perasaan seorang ibu memang sedih bila anak tak ada datang, tak balik, tak apa, tak telefon kan. Jadi kita cuba softkan pula. Jadi tak apa makcik, sabar, insya-Allah. Bagi je, bagi kata-kata yang baik. Tak apa, kita okey, dia cerita tu mungkin kita dengar, tetapi saya ingatkan jangan kita bawa cerita ni pada orang lain. Kita dengar, kita study, kita cuba nak menyelesaikan. Kalau nak menyelesaikan tak apa. Tapi kalau yalah, kalau dah sampai tahap sangat tu, kita pula boring nak dengar kan. Makcik dah lah, makcik panjang sangat cerita, ringkaskanlah kan. Tapi sebenarnya seorang ibu yang bertaraf begitu, sebenarnya dia sunyi, dia perlukan kasih sayang. Ingat ya, mungkin kak belum sampai masa dia, nanti dah sampai tahap yang ni kan. Dengar lain ya. Saya belum sampai tahap, tapi saya dah study dah, alhamdulillah ya. Tapi kita tu dengan tidak macam tu, sebab dia tak nak pandai kan. Saya tegur tu juga, jangan putus doa tu nanti. So kita tu itu untuk terdiam, pandai betul budak ni kan. Hai. Dia punya statement tu sangat ni lah. Jadi dah tahu doa, ikut, buatlah baik kan. Bagi macam tu lah pula kan. Jadi tak usah kita buat, kita kena study. Itu di antara masalah dakwah tu, cuba nak selesaikan. Yang besar pahala kalau dapat selesai tu. Saya dapat alhamdulillah, macam sekolah yang saya buat tu kan, budak-budak yang kita ambil itu, rupanya Allah bagi mereka ni untuk mengajar saya. Subhanallah. Tu pasal kadang-kadang ada part kita dah matang sebelum ni. Budak dalam usia, anak belum sampai usia 14-15 kan, tapi kita dah kena dah usia tu disebabkan jaga budak. Dapat kita belajar. Tu pasal kalau tengok subhanallah, bila jaga budak-budak sampai usia 17 dah lain dah. Usia 20 lagi lain. Ya Allah, gugur rambut saya. Ubat cepat. Tapi alhamdulillah, yang penting pengalaman tu saya dapat. Kita dapat study. Ya, macam makcik tu cakap, ingat saya tak teliti ke? Saya teliti, saya dengar, saya tahu perasaan seorang ibu. Ya. Pasal apa? Ibu saya pun mengadu. Kan? Jadi kita tahu perasaan dia. Ya, jadi itulah. Jadi macam orang muda ni, ya, ada ibu sentiasa telefon lah. Jangan putuskan hubungan. Tapi ada orang kata, Ustaz, kalau kita sedih kan, tak boleh nak cakap. Janganlah sedih makcik. Allah, makcik sedih, saya pun sedih kan ni. Kadang-kadang menyakitkan pada anak-anak. Kadang-kadang mengingatkan kan. Ya, ya. Tapi kalau itulah macam terkesan kata-kata menyinggung. Cepat memang asal. Jadi kawan saya kata, jangan sampai Allah hukum dia. Ya, ya. Tapi niat kita memang tak ada dah, Ustaz. Ya. Orang menyakitkan kau macam tu. Satu tahap saya akan rasa biarkan je lah. Tak apa, tapi ingat makcik ya, makcik kekak ke zaman ni, jangan putus doa ya. Jangan putus doa. Selagi ada kita berdoa, insya-Allah Allah bantu ya. Dan anak-anak perlu terus dinasihat. Kalau dia putus pun tak apalah. Kita jangan putus asa. Kerana apa? Kalau kita tak nasihat dia, tak bimbing dia, takut dia teruk lagi. Tapi berpada-pada, maksudnya kita tengok apa masalah teknikal ke ataupun masalah prinsip. Misalnya kalau dia tak semayang tu prinsip kan. Kalau dia masak tak kena tu teknikal. Okey.
Ya, masa jadi kalau yang teknikal tu kita bertolak ansur lah, tak apalah dia nak kata apa kan. Kalau dia masalah prinsip, yang tu kita kena. Kita dah nasihat dia kan. Ya. Dia kata solat. Jadi kan tiba-tiba dia tak buat kan. Dia lawan. Tapi dah hati ni geram dah marah. Tapi pun dia tak kata astagfirullah, tak cepat. Nanti kita takut nanti Tuhan anggap tu sebagai dia Tuhan dia tak buat juga. Maknanya jangan neraka kan. Jadi kita takut kita tak mana nak cakap. Istighfar, ya. Dah kita dah cakap sekali, dah agak push dia. Sebenarnya anak yang balik tu banyak bertanggungjawab depan Allah dia sendirilah. Tapi kita usahakan juga. Ya, usahakan juga. Memang kita tahu anak-anak ni lihat sikit kadang-kadang. Dia saja nak nyakiti hati mak. Dia jadi anak durhaka. Jadi kita takut dia kata astagfirullah. Kena buat macam tu je lah. Sabar dulu lah. Tapi teruskan bimbingan. Jangan biarkan dia. Ya makcik, kita teruskan doa. Penting sangat doa. Doa seorang ibu, betul. Memang doa seorang ibu, kata-kata seorang ibu tu doa. Ya. Itu pasal bila seorang tu, kalau seorang ibu marah, elakkan perkataan-perkataan yang tak baik keluar. Kan? Elakkan. Keluarkan perkataan yang baik. Cuma tune dia yang lain. Anak bertuah, macam tu kan. Anak bertuah. Kalimah tu anak bertuah. Saya ingat mak saya marah saya dulu, ya. Anak bertuah, dah habis itu, dah nak kena pukul itu, lari kan. Tapi maksudnya penggunaan kalimah tu amat penting. Kerana kalau silap aja, anak syaitan terus. Tiba-tiba buka pula doa perkenan, anak syaitan terus jadi perangai macam syaitan. Nauzubillah. Ya. Dia cakap anak bertuah tu tak ikhlas. Tak apa. Tapi tak apalah daripada perkataan yang tak baik. Nak apa lebih baik anak buah ke kan. Sabar je lah itulah. Tapi penting. Ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita bila rumah yang keluar air mati ibu tu takut anak tu dapat dosa juga. Tak dia memang menangis seorang ibu itu yang kita katakan sebenarnya gembira seorang ibu, tangis seorang ibu itu sebenarnya doa. Tetapi sebagai seorang ibu kena sentiasa menguasai diri dia. Memang akan menangis, tetapi dalam dirinya sentiasa ada pengampunan untuk anak dia. Itu yang paling penting, ya. Jangan kita menangis tapi diiringi dengan doa-doa yang tak baik. Tapi menangis diiringi dengan pengampunan dan minta Allah baikkan dia. Itu tak apa. Ya, itu tak apa. Kita tak tahu satu hari nanti mungkin akan berubah. Kita kena sabar ya ibu-ibu. Kita dah didik anak-anak kita. Kita tahu Rasulullah bersabar waktu mendidik sahabat-sahabat. Bayangkan Abu Sufyan tu perang Rasulullah berapa tahun? 20 tahun dia perang. Tapi akhirnya masuk Islam. Dan anak-anak kita pun kita yang didik dia. Maka dia berlaku apa yang tak berlaku kadang-kadang, tak yang kita jangka. Jangan putus dengan doa. InsyaAllah. InsyaAllah. Bagi saya, kalau kita berdoa, kita mengharap pada Allah, terutama macam Kak kata tadi, sampai menangis, saya katakan biasanya kalau kita doa, keluarkan segala-gala daripada jiwa kita, penuh dengan kekhusyukan, apa yang kita doa kita faham, menangis, wallahualam, melalui pengalaman saya, Allah akan kabulkan. Ya, biasanya Allah kabulkan. Pasal dah keluar segala-galanya, sampai habis doa tu kita rasa lemah sangat-sangat, biasanya Allah kabulkan. Kerana itu cara orang yang berdoa yang betul caranya, ya. Tapi jangan putus asa lah, itu je. Wallahu a'lam bisawab. Itu je yang boleh jawab. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap di kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.